apakah beza antara kedua opacity ini. Okey, turunkan fill ni pula. So sama juga hasil dia kan. Dia punya transparent dia pun akan terkesan juga. So apa beza dia? Selamat kembali ke channel SDC Adobe bersama dengan saya Imran Abdul Jabbar, pengasas Sifu.com. Hari ini saya nak berkongsi sikit tentang perkara yang asas dalam Photoshop, iaitu perbezaan antara opacity layer dengan fill opacity. So yang ini punya setting biasanya ada ramai yang tanya apakah beza dia antara kedua opacity ini. Jadi kita akan tengokkan perbezaan itu dalam contoh yang saya akan tunjukkan ni. Okey, saya dah sediakan satu file ni dengan layer-layernya. Kita perhatikan di panel layer yang ada kat bawah ni. So yang ini So biasanya yang mengelirukan kita adalah setting yang ini, opacity, dan juga setting yang dekat fill ini. Okey, jadi saya dah ada teks ni. Kalau kita turunkan nilai opacity ni, dia akan memberi kesan kepada transparent level kita punya content dalam layer teks inilah. So kalau saya buat opacity kosong, maka teks kita akan hilang lah, tak nampak. So 100% akan balik. Kalau saya turunkan fill ni, turunkan fill ni pula, so sama juga hasil dia kan. Dia punya transparent dia pun akan terkesan juga. So apa beza dia? Jadi inilah yang menyebabkan ramai orang terkeliru dan tak tahu apakah beza dia. Okey, saya tunjukkan apa beza dia. Dia hanya akan nampak beza dia apabila kita mula applykan effects kepada layer tersebut. Tak kisahlah sama ada teks ataupun gambar ataupun objek-objek lain. As long as kita applykan effects. So saya cuba applykan satu effect dekat kita punya teks ni. Kita ambil effect dan kita buat basic lah, drop shadow. Kita buat drop shadow. Okay, so nampak ada shadow dekat situ. Jadi saya susun sikit saya punya shadow ni seperti ini contohnya. Atau maybe saya tambah lagi satu, saya buat stroke, ada stroke line. Stroke line ni saya tukarkan warna dia, let's say kepada warna hitam. So contohnya macam tu. Okay, so saya dah ada dua effect yang saya applykan kepada kita punya layer style ni. Jadi kita tengok beza dia. Kalau saya ambil setting opacity ni, saya turunkan dia kepada lebih kurang 50%. So kita akan nampak semua kita punya content dalam layer tu akan jadi transparent. So saya turunkan lagi dan semuanya akan hilang dan semakin hilang dan terus kosong lah. So kita naikkan balik nilai ni kepada 100%. Jadi bermaksud dengan opacity punya setting yang dekat atas ni, kalau kita ubah dia punya nilai opacity, semua konten yang berada dalam layer tu akan terkesan. Apa beza dia dengan fill opacity? So kita klik dekat sini dan kita turunkan nilai kepada 50%. Kita akan nampak hasil dia seperti ini. Teks punya konten yang akan kurang opacity dia, tetapi efek punya opacity akan kekal. Jadi sehinggalah saya buat fill tu kosong, maka yang tinggal hanyalah paparan efek sahaja. Nampak tak beza dia? Jadi beza dia adalah untuk fill opacity, dia akan mengurangkan transparent content untuk layer tersebut, tetapi efeknya masih kekal. Jadi apa yang kita boleh buat dengan benda ni? Jadi sebagai contoh lah, saya buang balik dia punya efek ni. Saya letak satu gambar kat bawah ni, gambar ice ni, dan saya onkan balik opacity ni kepada 100% macam tu. So apa yang kita boleh buat sebagai contoh? Saya applykan efek. Katalah saya ambil efek bevel and emboss. Jangan gelakkan saya. Bevel and emboss ni biasanya kita akan kurang gunakan, tapi mungkin sesuai dengan kita punya contoh ni. So saya nak buat dia punya emboss ni sedikit timbul. Jadi saya boleh naikkan, kita tengok nilai ni nampak kat situ. Dan size ni saya tinggikan sikit. So nampak timbul sikit. So nanti kita adjust lagi. Dan maybe saya akan applykan sedikit drop shadow. Drop shadow kat sini. Dan shadow ni pula saya nak ambil warna biru gelap kat sini. So saya boleh klik kat sini dan saya pick warna biru ni. So jadi shadow macam tu. Dan maybe kita nampak lah size dia ni, dia punya opacity untuk effect ni saya boleh tukar kat sini. Size ni, spread ni pun saya boleh tukarkan. Adjust sikit lah. So contoh macam tu. Baik, dengan setting yang sedia ada ni, teks punya warna putih tu telah menutup kita punya latar belakang.
Okey, jadi saya nak timbulkan dia latar belakang tu, nak nampakkan ais dekat belakang tu, saya boleh pergi dekat blending option ni kat sini ni. So kat sini juga ada setting opacity, iaitu sebenarnya dia sama dengan yang ada dekat sini. Jadi kalau saya turunkan ni, okey, nampak yang ni pun turun kan? Okey, saya turunkan jadikan dia kosong. Dia saya boleh buat kesan macam gini. Saya boleh nampakkan ada efek, ada timbul menggunakan background belakang tu. Jadi saya nak adjust sikit dekat bevel and emboss ni. Setting shadow ni saya nak kurangkan sikit. Dia punya warna putih tu saya nak highlightkan dia sikit bagi nampak macam timbul macam tu. So saya boleh buat efek macam ni. Maybe shadow ni saya nak pekatkan sikit. Okay, ni boleh play around lah. Maybe nak buat ada glow sikit ke, ada glowing, inner glow. Kita buat outer glow. Contoh macam tu. Okay, mungkin kuat sangat, kurangkan sikit. Okay, bolehlah tak inner shadow sikit. Inner glow. Inner glow, ambil color dodge sikit. Okay, besarkan size dia. Macam tu. Okay, so itulah apa yang kita boleh buat dengan perbezaan antara fill opacity dengan opacity yang biasa tu. Okay, jadi boleh cubalah. Boleh cuba. Mungkin ada sesuatu yang menarik dan kreatif yang anda boleh lakukan dengan penggunaan fill opacity ni dengan gabungan efek-efek yang menarik. Okay, jadi itu saja short tutorial daripada saya, perkongsian daripada SDC Adobe. Kita jumpa di next video. Bye-bye.